Okay, baik. Selamat sejahtera semua. Selepas agak lama, cikgu kembali dengan membuat video-video YouTube. Okay, baiklah. Hari ini kita akan masuk bab baru, itu bab 6, peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Okay. Apa yang kita perlu tahu pasal bab ni adalah tamadun Yunani, peningkatan pemerintahan tamadun Yunani, tamadun Rom dan juga seni mina dalam tamadun Rom. Okay. Sebenarnya bab ni agak pendek daripada bab yang sebelum ni, iaitu bab 5, tamadun awal dunia. Agak banyak. Tapi jangan risau, cikgu akan buat revisi pantas selepas mempelajari semua bab, supaya murid dapat recap balik apa yang dipelajari. Okay, baik. Jom kita tengok pasal tamadun Yunani. Tentang tamadun Yunani. Okay. Tamadun Yunani ni berkembang di semenanjung Greece. Okay. Greece ni merupakan sebuah tempat dekat Yunani, dan di pulau-pulau sekitarnya iaitu Laut Aegean dan juga Laut Mediterranean. Okay. Ini adalah dua laut yang di sekelilinginya. Okay. Keduanya adalah cuaca sederhana menyebabkan orang Yunani ni gemar membuat aktiviti luas seperti perdebatan, sukan, ya, kerana dia tak adalah panas sangat, tak adalah sejuk sangat. Jadi diorang pun pergi membuat aktiviti luar. Okay, kita kena highlight perdebatan dan juga sukan. Okay. Ketiganya, kedudukan Yunani berhampiran dengan laut kan. Tengok Laut Aegean dengan Laut Mediterranean dan juga pulau-pulau. Oleh itu dia menyebabkan orang Yunani ni terkenal, dia dikenali sebagai pelayar yang handal, di mana mereka ni suka berlayar. Bila mereka berlayar, mereka dapat belajar dan juga mempelajari aktiviti pelayaran. Okay. 4. Penempatan manusia di Yunani wujud sekitar 1000 sebelum Masihi hingga 800 sebelum Masihi, dan membentuk negara kota atau polis. Okay, negara kota ni dia akan mention dia sebagai polis. Mereka tak akan mention negara kota. Mereka akan katakan dia sebagai polis. Ya, apabila datang je perkataan polis, highlight perkataan ni. Apabila datang je perkataan polis, kita kena tahu apa perkataan polis ni. Okay, polis ni kita kena ingat dia adalah negara kota. Okay. Okay. Ciri-ciri polis. Okay. Ini adalah ciri-ciri negara kota. Okay. Polis ni terkenal dengan daerah Athens, Sparta dan juga Corinth. Okay. Ini adalah tiga tempat yang terkenal di polis. Okay. Di tengah polis terdapat Akropolis, iaitu kawasan tertinggi yang menempatkan bangunan kerajaan dan keagamaan. Okay, polis ni apa maksud polis? Negara kota. Akropolis tu kawasan yang lebih tinggi. Ya, polis tu negara kota, dia bawah sikit kan. Negara kota mana dekat atas. Jadi disebabkan dia dekat atas, kat sini kan. Jadi dia dipanggil sebagai Akropolis. Okay. Dan dekat sini, Akropolis ni yang dekat kawasan atas-atas ni, mereka menempatkan bangunan kerajaan dan juga keagamaan. Tengok ni, bangunan ni dengan bangunan ni sama tak? Sama kan? Okay. Di kawasan lapang terdapat agora. Ya, agora. Apa maksud agora? Agora ialah suatu tempat
pertemuan atau pusat ekonomi bagi sesebuah negara kota. Okey. Ataupun lebih dikenali sebagai polis. Okey, baik. Mari kita tengok. Okey, negara kota, polis ni merupakan gabungan bandar utama, bandar kecil dan juga kampung. Dia merupakan gabungan ketiga-tiga bandar. Okey. Ya, bandar utama, bandar kecil dan juga kampung. Okey. Negara kota ni menjadi ibu kota dan pusat tumpuan masyarakat. Okey. Dia menjadi ibu kota dan juga pusat tumpuan masyarakat. Okey. Tu polis ni telah menjadi ibu kota dan juga pusat tumpuan masyarakat. Ingat ya, pusat tumpuan masyarakat. Sebab tu ada banyak orang dan juga polis ni lebih dikenali. Okey. Disebabkan tumpuan masyarakat, ia merupakan pusat tumpuan masyarakat dan juga ibu kota. Polis ni memiliki jumlah penduduk yang ramai dan wilayah yang luas. Okey. Mereka mempunyai jumlah penduduk yang ramai dan juga wilayah yang luas. Okey. Dan akhirnya, polis dianggap sebagai tanah suci kekurniaan dewa. Dan setiap warga negara bertanggungjawab mempertahankan negara. Okey, mempertahankan negara. Okey. Jika apa-apa terjadi kepada negara, mereka lah yang kena bertanggungjawab untuk mempertahankan negara mereka. Ya, mereka tidak boleh abaikan macam tu saja. Okey. Sekarang kita masuk peningkatan pemerintahan pentadbiran tamadun Yunani. Okey. Sebenarnya ni agak pendek je. Tak ada masalah pun. Okey, sistem pemerintahan yang diamalkan di kebanyakan polis adalah seperti, ini adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sistem yang diasaskan untuk memerintah sesebuah negara atau kota. Okay. Dalam Taman Dunia ni ada 5 sistem. Sistem ni. Okey, ada 5 ya. Ada 5. Okey, mari kita tengok. Monarki. Okey, monarki ni apa? Monarki ni adalah sistem beraja berasaskan keturunan. Okey. Sistem beraja ni maksudnya raja tu akan memerintah negara. Okey. Bukan raja sahaja, sebab raja seorang tak dapat nak memerintah negara, sama macam Perdana Menteri. Perdana Menteri seorang saja tak dapat nak memerintah sebuah negara. Kan? Tak dapat nak memerintah Malaysia. Oleh itu, wujudlah Perdana Menteri. Okey. Apa tujuan Perdana Menteri? Sorry. Okey. Sorry. Okey. Raja dibantu oleh golongan bangsawan dan juga golongan bangsawan dan juga terdiri daripada golongan bijak pandai. Okey, yang bijak pandai akan membantu raja untuk memerintah negara sebab mereka pandai. Ya, mereka bijak dan juga pandai. Oleh itu, mereka akan bantu untuk memerintah negara. Okey. Okey. Oligarki. Apa tu oligarki? Oligarki adalah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Okey. Maksudnya sistem pemerintahan ni dia terdiri daripada orang biasa saja, orang bangsawan,
Macam tu saja. Sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Okay, mereka ada 5 kan. Ini adalah salah satu daripada sistem pemerintahan yang terdapat di Yunani. Okay, kemudian berkuasa. Okay, kita ambil contohlah seperti kampung. Setiap kampung ada ketua kan. Ketua dia dan juga ada pengikut-pengikut dia kan. Itu adalah sebahagian kecil orang yang berkuasa. Okay. Okay, aristokrasi. Aristokrasi adalah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Okey, sistem pemerintahan. Sorry. Okey. Okey, bangsawan. Okey, kita kena ingat aristokrasi bangsawan. Oligarki sebahagian kecil. Okey, sebahagian kecil. Okey, sebahagian kecil. Monarki ni beraja. Okey. Tirani. Tirani ni agak jahat sikit lah, buruk sikit lah sistem pemerintahan dia. Okay. Sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim dan menindas rakyat. Mereka akan menindas rakyat dan juga zalim pada rakyat. Okay. Ini adalah sistem pemerintahan tirani. Okay. Tirani ni dia agak buruk sikit. Dan akhir sekali, demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Seperti apa contoh-contoh negara yang demokrasi? Malaysia, lepas tu Singapura, dan banyak lagi. Okey, ini ada 5. Okey, jom kita recap balik. Monarki adalah sistem beraja. Oligarki sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Aristokrasi bangsawan. Tirani golongan yang zalim dan menindas rakyat. Demokrasi sistem pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Okey. Sekarang kita dah masuk Athens. Okey. Athens ni merupakan sebuah tempat terkenal di polis. Okey, sebenarnya bab ni agak panjang sikit. Cikgu nak pendekkan. Jadi, cikgu tak nak awak semua confuse dengan semua ni. Okey? Perubahan sistem di Athens berlaku. Mengapakah perubahan sistem di Athens berlaku? Sistem memantapkan dan melancarkan hal ehwal pentadbiran sedia ada. Okey, mereka nak memantapkan, nak menjadikan hal ehwal pentadbiran lebih baik dan melancarkan dia dengan baik. Okey. Dan memperlihatkan kematangan politik penduduk Athens yang berusaha memajukan aspek pemerintahan negara. Okey. Athens. Perkembangan di sistem demokrasi di Athens. Okay. Sistem demokrasi di Athens diasaskan oleh Solon. Okay, ini adalah nama penting sebab akan keluar dalam exam. Okay, Solon. Okay. Merupakan demokrasi langsung iaitu setiap warga negara Athens terlibat secara langsung dalam perbincangan dan perdebatan bagi menentukan dasar dan peraturan di Athens termasuk soal politik, ekonomi dan sosial. Okay. Sistem demokrasi di Athens. Pada zaman pemerintahan Pericles. Okay. Ini adalah Pericles.
Penekanan diberi kepada kuasa rakyat bagi memantapkan sistem demokrasi. Okey. Mereka memberikan kuasa kepada rakyat untuk bagi memantapkan sistem demokrasi. Mereka nak rakyat pilih siapa yang mereka nak untuk mentadbir negara. Okay. Ciri-ciri sistem demokrasi di Athens. Okay. Sistem demokrasi di Athens ni, pentadbiran mereka terdiri daripada Dewan Perhimpunan. Okay. Contohnya macam untuk Malaysia kita ada parlimen kan. Ada majlis, dalam Dewan Perhimpunan ni ada majlis, ada magistrate, ada juri. Right? Okay. Dewan Perhimpunan ni adalah ciri dan juga fungsi Dewan Perhimpunan. Okay. Dewan Perhimpunan ni mesti kena ada warga negara lelaki Athens. Tidak boleh daripada warga negara Sparin dan sebagainya. Okay. Mesti warga negara lelaki Athens. Okay. Memegang jawatan selama 6 bulan hingga 1 tahun. Sekurang-kurangnya kena ada jawatan. Okay, supaya mereka dapat menjadi anggota Dewan Perhimpunan. Okay. Dewan Perhimpunan ini akan bersidang sekurang-kurangnya 3 kali dalam sebulan. Ya, 3 kali dalam sebulan. Semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Okay. Maksudnya semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan, tetapi untuk menjadi anggota dia kena sekurang-kurangnya 3 kali dan juga memegang jawatan selama 6 bulan hingga 1 tahun. Okey. Anggota Dewan Perhimpunan ini boleh mengemukakan pandangan tentang dasar pentadbiran. Okey. Jom kita tengok fungsi Dewan Perhimpunan. Fungsi Dewan Perhimpunan. Okey. Dewan Perhimpunan akan bertanggungjawab melantik ahli majlis, mahkamah orang awam, menggubal undang-undang, menerima duta dari negara asing. Okay, maksudnya duta tu macam dia ambassador untuk negara yang lain. Macam orang tengah. Okay, maksudnya Malaysia kita ada banyak duta kan. Duta Amerika Syarikat kepada Malaysia. Dekat Amerika Syarikat kita ada duta Malaysia kepada Amerika Syarikat. Macam tu. Okay. Dewan Perhimpunan lah yang akan mengeluarkan deklarasi perperangan. Jika datang ke situasi, jika ada terdapat situasi yang kita perlu berperang dengan negara kutu yang lain, kita terpaksalah. Okay. Menjalinkan perjanjian dengan negara lain. Okay, supaya dapat kesefahaman. Dan Dewan Perhimpunan juga akan membincangkan hal kewangan dan percukaian. Okay, ini adalah tanggungjawab mereka. Okay. Majlis. Okay. Dulu kita tengok Dewan Perhimpunan kan. Sekarang dah tengok majlis. Sekarang kita nak tengok majlis. Okay. Majlis ni bukan jawatan kuasa yang mengendalikan urusan dan perbincangan tentang pemerintahan dan pentadbiran. Okay. Majlis ni dikenali sebagai Majlis 500. Kenapa 500? Kerana dalam majlis ni ada 500 orang. Okay. Keanggotaan majlis. Okey, anggota majlis akan dilantik oleh Dewan Perhimpunan. Dewan Perhimpunan lah yang paling atas. Okey. Keahlian selama 2 tahun mesti terdiri daripada majlis ni terdiri daripada 500 orang dengan dipecahkan kepada 10 jawatan kuasa. Dalam bahasa mereka mengatakan Prytany. Okay. Yang setiap satu dianggotai oleh 50 orang. 500 bagi dengan 10. Okay. 50 lah. Okay.
Pengerusi akan dipilih pada setiap kali persidangan diadakan. Pengerusi untuk majlis ni akan dipilih setiap kali ada je persidangan. Fungsi majlis. Okey, majlis ni melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Okey, faham tak? Majlis ni mereka akan melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Okey, apa yang Dewan Perhimpunan dah putuskan, mereka lah yang akan melaksanakan. Jika Dewan Perhimpunan mendeklarasi peperangan, mereka akan melaksanakan. Ya. Bertanggungjawab mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan. Mereka yang bertanggungjawab mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan. Ya. Kuasa majlis tidak boleh mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Sebab mereka yang paling atas sekali. Okey. Tidak boleh mengatasi. Apa yang Dewan Perhimpunan putuskan, itulah apa yang perlu dilaksanakan oleh majlis. Okey. Sekarang kita nak tengok magistrat. Okey. Magistrat ni, maksud magistrat ni badan yang melaksanakan dasar yang telah ditetapkan. Fungsinya sama seperti perkhidmatan awam pada masa kini. Okey. Baiklah. Okey, maksudnya mereka akan melaksanakan dasar yang telah ditetapkan. Okay. Keanggotaan magistrat merupakan warga negara Athens, dianggotai 6,000 orang ahli. 2 orang hingga 500 orang merupakan hakim, 10 orang jeneral yang merupakan ahli. Okey, jadi dalam 6,000 orang ahli ni ada 200 hingga 500 orang merupakan hakim, 10 orang jeneral tentera. Okey, fungsi magistrat, apa yang magistrat akan buat? Okey, magistrat ni adalah kaki tangan kerajaan. Mereka akan melaksanakan dasar yang diputuskan oleh majlis. Okey, ni. Majlis akan melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Magistrat melaksanakan dasar majlis. Okey, dasar yang diputuskan majlis. Apa yang majlis nak melaksanakan, mereka ada dasar dia kan. Setiap dasar tu magistrat lah yang akan bertanggungjawab. Okey, melaksanakannya. Okay. Magistrat ni mengurus hal pendidikan, percukaian dan sebagainya. Okey, 3 ni mereka yang menguruskan. Okey. Juri. Juri adalah badan yang bertanggungjawab dalam hal berkaitan keadilan. Contohnya macam mahkamah. Ya. Mereka lebih kurang macam lawyer. Okey. Dianggotai oleh 101 hingga 1,001 orang berdasarkan tahap serius kes yang dibicarakan. Okey, berapa serius dia kes? Jika kes mencuri, dulu tu memang serius. Jika curi, denda dia akan jadi denda maksimum. Okey. Perbicaraan akan diketuai oleh pengerusi. Pengerusi siapa? Pengerusi juri. Fungsi juri menjadi pemutus kepada suatu kes. Pesalah akan merayu terus kepada warga negara. Kuasa pengadilan terletak pada warga negara Athens. Okay, mereka lebih kurang macam juri. Peguam, lawyer. Okay. Jika apa-apa saja, mereka akan merayu terus kepada warga negara. Apa salah dia, okay? Kes-kes kecil akan diselesaikan di mahkamah tempatan dan kes besar akan diselesaikan di mahkamah Athens. Okey, jika kes kecil seperti bergaduh, menolak orang, macam tu, itulah kes-kes kecil. Okey, ni adalah Sparta. Saya rasa
cikgu stop dekat sini dulu sebab jika ada banyak benda nanti pelajar akan confuse. Oleh itu cikgu stop dekat sini. Sekian, terima kasih. Mohon subscribe, share dan like video sejarah cikgu. Dan juga pasangkan notifikasi bell ya, supaya apabila cikgu post upload video yang seterusnya pelajar dapat notifikasi. Okey, sekian, terima kasih, bye.